Seterusnya kita masuk kepada soalan 4A. Soalan 4A ni dia suruh explain maksud bagi ketiga-tiga ni. Nombor 1, a graph. Graph is a collection points called vertices and lines between those points called edges. Nombor 2, a simple graph. Simple graph is a graph in which each edge connect two different vertices and no two edges connect the same pair of vertices. Untuk simple graph ialah maksudnya setiap edges ni dia akan connect dengan dua vertices, two different vertices. And tak ada dua edges yang akan pair dengan vertices yang sama. Maknanya dia takkan bertindih. Okay, just ada satu sahaja kat sini. Macam ni. Dia akan pair ikut pasangan masing-masing. Macam tu. 4A3 ialah a simple part. A part that repeats no vertex except that the first and last may the same vertex. Untuk contoh simple part ni maknanya tak ada vertex yang akan repeat. That mean dia akan satu-satu kecuali awal dengan akhir memang akan sama vertex dia. Macam tu. Okay, question 4B. Draw a cyclic graph. Maksud dia kat sini, cyclic graph ni dia start daripada titik awal tu dan akhir juga dekat tempat yang sama. Contohnya, kita lukis satu titik ni, kita tekan titik ni A. Okay. Titik ni B. Titik ni C. Dan titik ni D. Okay, start daripada titik A ni, dia bersambung kepada B. Lepas tu, dia sambung dengan titik C. Lepas tu, dia sambung dengan titik D ni. Dan dia patah balik dekat titik yang sama, iaitu titik A. So, yang ni lah contoh, bukan contoh lah, jawapan cyclic graph. Okay, untuk soalan seterusnya ialah soalan nombor 4C. Soalan dia, draw a graph that is connected but not simple. Maksudnya kat sini, dia connect dengan semua vertices yang ada, tapi dia tak simple. Ni contoh dia, non-simple graph with multiple edges. Maksudnya, kat sini edges dia berulang. Ni daripada sini pergi ke sini, ni ke sini lagi, kat sini. Okay, ni kat sini. Dia berulang. So, kat sini nampak yang dia tak simple. Okay, sama juga dengan yang ni. Dekat belah sini, semua dia simple. Okay, untuk graf ni nama dia non-simple graph with loops. Loops ni dekat sini. Dia pergi, lepas tu dia datang balik kat tempat yang sama. Okay, macam tu. Line 4D, find a minimum spanning tree for the following weight graph. Di sini dia ada bagi graph. Yang mula-mula yang kita kena tahu, vertex tu apa, edges tu apa. Okay, ini yang titik-titik ni, ini vertex dan ini edges. Yang lepas tu untuk cari spanning tree ni, kita kena siapkan 3 benda. Yang pertama, kita kena tahu number of vertex. Berapa vertex ada kat dalam graph ni. So, vertex yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vertex. Yang nombor 2, kita kena cari number required edges. Okay, ni dia punya formula. N iaitu nombor vertex, N tolak 1. Okay, kat sini kita tulis nombor vertex tadi 5. 5 tolak 1 jadi 4. Kat sini total dia 4. Maksudnya kita kena cari 4 edges dalam untuk dapatkan minimum spanning tree ni.
Okey, apa yang kita perlu buat, kita kena lukis balik dot-dot ni sama macam soalan yang tadi. Dan dalam soalan ni kita kena cari yang paling kecil, angka yang paling kecil dalam graf ni. Okey, kalau kat sini kita nampak 1 ni paling kecil. Jadi kita tulis kat sini 1, kita sambung. Kita kena cari 3 lagi. Daripada titik ni tadi, sini ataupun ke sini yang lagi kecil nombor dia. So kita tengok kat sini 3 lagi kecil daripada 5. Jadi kita sambung. 3. Okey, dari titik ni 3 tadi 2 ataupun 12 yang lagi kecil. So kat sini jelas-jelaslah 2. Jadi kita sambung je 2. Okey, 1, 2, 3. Total yang kita kena cari adalah 4. Jadi lagi 1. Okey, daripada titik ni ke sini ataupun ke sini yang lagi kecil amount dia. So jawapan dia 2 kat sini. Jadi kita sambung je 2. So macam ni lah jawapan dia. Okey, seterusnya kita ke soalan 4E. Soalan dia, solve the maximum flow problem given by the following directed capacity graph. So dia nak suruh cari maximum flow. Okey, yang soalan ni kita kena macam ni. Dia nak suruh cari maximum flow daripada S ni sampai T. So kita akan cari jalan daripada S ni sampai T. So yang pertama sekali kita akan cari jalan daripada SACT. So kat sini SACT. Lepas tu daripada sini kita tengok mana paling kecil huruf kat situ, mana paling kecil nombor kat sini. So kita ambil paling kecil nombor 2. So kita tulis kat flow ni nombor 2. Lepas tu part ni kita akan tolak dengan 2. So dia akan jadi 2. Lepas tu 3 ni kita tolak 2 akan dapat 1. Sini akan dapat kosong lah. So jalan dekat sini kita tak boleh jalan dekat sini kita tak boleh guna dah. AC ni kita tak boleh guna dah jalan ni. Kita guna cari jalan link. Jadi jalan link kita cari jalan SBDT. So kita tulis kat sini SBDT. Kat sini kita carilah nombor yang paling kecil. Nombor paling kecil juga 2. So 2 ni tolak dengan 6 akan dapat 4. Sini akan dapat kosong. 7 tolak 2 akan dapat 5. So saya dapat 5. So kat sini jalan kat sini dah tak boleh guna juga. Sebab dia dah kosong kan jalan sini. So kita akan cari jalan lain lagi. Cari jalan lain lagi. Kita cari jalan SBADCT. Kita cari jalan itu. So kita tengok kat sini nombor paling kecil. Nombor paling kecil ada 1. 1 kan. Lepas tu kita tulis kat flow ni 1. Lepas tu dekat sini part ni kita akan tolak dengan 1 akan dapat jadi 3. 2 ni dia akan jadi 1. 1 akan jadi kosong. Sini akan jadi kosong. Sini akan jadi kosong. Lepas tu jalan tak boleh guna. Jalan ni dah tak boleh guna. Jalan ni tak boleh guna dah. Lepas tu dah tak ada jalan lain dah nak boleh pergi kat T ni. So dah habislah jalan nak pergi kat T ni. Lepas tu nak cari max flow dia. Kita ambil lah flow yang tadi tu. Kita tambah 2 tambah 2 tambah 1. Akan dapat 5 max flow dia. So jawapan dia max flow dia ada dah 5. Okey, selain daripada jalan ni SBADCT ni ada juga jalan lain nak buat SADT. So kita pilih salah satu lah antara jalan ni ataupun SADT tu. Dia punya flow tu tetap sama, 1 juga dekat situ. Okey. Okey, soalan 5. Which pair of this graph are isomorphic? Okey, dia nak suruh kita cari antara graf A, graf B dan graf C ni dia isomorphic ke tak. Okay, first kali bila kita nak tahu dia isomorphic ke tak, first kali kita kena cari vertex. Vertex dia sama ke tak. Yang kedua pula kita kena cari edges. Edges pun sama juga. Antara ketiga-tiga graf ni yang mana yang bilangan mereka tu sama. Dua-dua sama, vertex dengan edges ni bilangan mereka sama. Okey, untuk kita nak cari vertex, kita kena check satu persatu graf A, graf B dengan graf C.
Okey, untuk graf A. Vertex yang pertama start daripada kosong. Okey, kosong. Lepas tu yang kedua 1. Lepas tu ketiga 2. Lepas tu 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita kena listkan lah vertex yang ada dekat graf A ni. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kita check pula untuk graf B. Graf B dia start pada vertex kosong. Kosong. Lepas tu vertex yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sama juga. Vertex dia start daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, check graf C pula. Graf C, vertex yang pertama kosong. Okay, kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga vertex dia. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ni graf A. Okay, ni graf B. Dan ni graf C. So, kita kira balik vertex yang kita list tadi tu. Antara tiga-tiga ni, bilangan vertex dia kan sama tak? Satu, semua list satu ni sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiga-tiga ni sama. So, okey. Okay. Step yang kedua, kita check pula bilangan edges antara graf A, B dan C. Okay, step yang kedua, one-to-one of edges. One-to-one of edges ni, kita nak cari bilangan antara ketiga-tiga graf ni, bilangan edges tu sama ke tak. First kali kita kena listkan bilangan edges untuk graf A, lalu kemudian graf B, and last kali graf C. Untuk cari bilangan edges ni, yang first kali, kita cari vertex kosong. Vertex kosong, dia bersambung dengan vertex 1. Okey, so tu dia kat sini. 0, 1. Okey, dan kita tengok lagi. Vertex kosong ni bersambung dengan vertex mana lagi? Kosong bersambung dengan vertex 2. Okey, tu dia kat sini. 0, 2. Okey, next. Vertex kosong ni bersambung dengan vertex 3. Okey, tulis pula vertex kosong sama dengan 3. Okey. Dan kosong juga bersambung dengan vertex 6. Edges dia. 0, 6. Okey, dan sama step seterusnya kita tengok vertex 1 pula. Dia bersambung dengan vertex mana? Vertex 1 bersambung dengan vertex 2. Samalah. 1, 2. Tu check lagi. Vertex 1 ni bersambung dengan vertex mana lagi? Vertex 7. Okay, so tulislah. Vertex 1, 7. Dan vertex 1 bersambung lagi dengan vertex 4. 1, 4. Okay, sama dengan step yang seterusnya, sama je. Kita tengok pula vertex 2 ni bersama dengan edges mana? Yang 5. Lepas tu dia bersambung lagi dengan edges 8. Dan seterusnya. Okey, bila kita dah listkan bilangan edges setiap graf A, B dan C ni. Okey. Inilah dia punya jawapan dia. Kita dah list one-to-one edges of graph A, graph B and graph C. Okay, kita listkan. Bila kita list, kita akan nampak bilangan edges A, B dan C ni sama ke tak. Okay, kita kira
Okay, bilangan edges untuk graf A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, same goes with graph B and graph C. Bilangan edges graph B dengan C juga ada 18. So, okay lah. Bilangan one-to-one of edges dengan vertex. So, jawapan untuk soalan ni, graph A, B and C are isomorphic. Okay. Untuk soalan 6A ni, soalan dia list the sequence of nodes visited by pre-order, in-order and post-order traversals of the following trees. Okay, macam yang kita tahu, untuk cari pre-order, in-order and post-order ni, kita mesti start daripada belah kiri. Start daripada belah kiri, lepas tu baru buat belah kanan. Okay, untuk pre-order ni, kita start daripada A. Kita start daripada A, turun. Tengok siapa anak dia, ada B dengan C. So, kita tulis TB dengan TC. Lepas tu, untuk kan kita kena start daripada kiri. So, kita ambil B. Kita tulis A, kita tulis B. Lepas tu tengok B ni ada anak dia siapa? Iaitu TD dengan TE. Lepas tu kita tengok pula C, belah kanan dia. Tengok belah C, anak dia F. So kita tulis TF. Lepas tu masuk yang ketiga, line yang ketiga ni. A, start daripada A, B. Lepas tu kita ambil D, sebab D pun ada anak. Kan kita kena start daripada kiri. So, kita tulis TG. Ni, kat sini TG. Lepas tu E. Lepas tu anak E ni ada H dengan I. So, ada TH, TI. So, tengok belah kiri. A tadi kita dah ambil. So, kita ambil C. Lepas tu C ni anak dia F. Dan F anak dia ada J. So, kita tulis TJ. So, dia punya jawapan akhir dia. Kita ambil A, B, D, G. Lepas tu E, H, I, C, F, J. Okay. Seterusnya, yang in order pula, sama juga kita kena start daripada belah kiri. Tapi, kita kena start daripada sini. Kita ambil anak dia dulu. Mak dia. A ni kita mesti himpit dia. Kalau macam pre-order, A dia ada dekat awal. Kita start daripada A semua. Lepas tu kalau yang in order ni, A dia mesti kat tengah. A dia kat tengah. So, kalau macam ni, kita start daripada TB. Kita ambil A. Lepas tu TC. Back tu belah kiri semula. B ni ada anak dia. Tengok ni, anak dia D dengan E. So, kita tulis TD. Naik semula kat mak dia B. Lepas tu TE. Naik lagi A. Lepas tu tengok sini TF. Lepas tu C. Ni mak dia. Kita ambil anak dulu. Lepas tu baru mak. Lepas tu TG, D, B. Lepas tu tengok sini TH, E, TI. Lepas tu kita back semula tu A. Lepas tu TJ, bawah sekali. Lepas tu F. Lepas tu C. So, jawapan akhir dia G, D, B, H, E, I, A, J, F, C. Okay. Seterusnya, kita tengok untuk post order. Post order ni, dia punya A tu duduk belakang.
dia punya yang utama ni duduk dekat belakang. So tengok anak juga, TB, TC, A. TB, TC, A. Lepas tu kita tengok sini sebab start daripada kiri, TD, TE, B. Lepas tu kita tengok belah sini, TF, C. Okay, kita sambung tadi. TF, C, A. Okay. Dan seterusnya, untuk line yang ketiga ni, kita start dengan TG. Lepas tu tengok mak dia, D, TH, TI, E, B. So, kita habiskan belah kanan pula, TJ, lepas tu F, C, A. So, dia punya jawapan akhir dia G, D, H, I, E, B, J, F, C, A. So, ni jawapan akhir dia. Okay, untuk question 6, dia cakap list the notes in the order. Maksudnya dia kena ikut urutan. So kat sini lepas tu dia cakap starting at A. Maksudnya kita kena start daripada A, macam mana pun start daripada A dan habis dekat J. Lepas tu sebab dia minta 2 markah, jadi kita bagi dua-dua start daripada A dan end dia dekat J. So untuk jawapan nombor 1, A, B, D, E, G, H, J. Nombor 2, A, C, D, F, G, I, J. Maksudnya kena mula daripada A dan habis juga dengan J. Tak payah patah balik ke A balik. Untuk question 6B, soalan dia, how many directed simple cycle does this graph have? Dia tanya berapa banyak laluan yang boleh kita jumpa ikut vertex dan edges yang dia ada berdasarkan graf yang bagi kat atas ni. So dekat graf ni ada 5 simple. Macam mana pun kena mula dengan A dan closing dia dengan A juga. Kalau yang ni closing dia dengan J. Kalau untuk soalan ni closing dia kena balik dekat A balik. So untuk nombor 1, A, D, G, J. Lepas tu balik pada A balik. Nombor 2, A, B, D, E, G, H, J, A balik. Nombor 3, A, C, D, F, G, I, J, A. Nombor 4, A, B, D, F, G, H, J, A. Dan last, A, C, D, E, J, H, J, A. So macam mana pun kena balik dekat A balik. Soalan seterusnya adalah 6C. Okey, soalan 6C ni dia suruh kita cari minimal spanning tree gunakan Kruskal algorithm. Okey. Ini graf yang pertama. Yang pertama sekali kita kena cari number of vertices. So kita kena kira setiap vertex yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of vertices dia 6. Then untuk cari number of edges, 6 tolak 1 akan dapat number of edges. Okay. So, langkah yang seterusnya, kita lukis graf. Kita copy balik vertex yang ada 6 vertex. So, untuk cari minimum spanning tree, kita kena tengok nilai yang paling minimum. Okay. Yang paling kecil adalah nilai 1. So, kita copy line ni, edges ni, 1. And then, paling kecil ada nombor 2. Nombor 2 ada 3. Kita tengok. Nombor 2, pastikan untuk minimum spanning tree ni, graf acyclic. Dia takkan bersambung. Okay.
So, dia tak akan bersambung dan kembali kepada vertex yang asal. So, dia kena terbuka macam ni. So, kita copy nombor 2. Nombor 2 ni semua tak bersambung. Okay. Kita tengok pula nombor yang seterusnya, nombor 4. Nombor 4 kita tak boleh ambil sebab dia menyambungkan. Contoh kat sini A, dia akan bersambung dan patah balik kat A. So, dia tak akan jadi graf acyclic, dia akan jadi graf cyclic. Okay. So, tak boleh ambil 4 ni. Then, kita ubah pada nombor 6. Nombor 6 ada 3. 1, 2, 3. Tengok yang ni, 6 atas ni tak boleh ambil juga sebab dia akan back to asal. Okay, tak boleh ambil. 6 ni pun tak boleh ambil sebab dia akan back to asal juga. So, then kita ambil ni je, nombor 6. Okay, dah siap. And then, kita untuk kira total minimum spanning tree, kita ambil setiap edges ni, kita tambah dan total dia 13. Untuk graf yang kedua, pun sama juga, kita kena kira vertices dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, total vertices 9. Number of edges, 9 tolak 1 dapat 8. Okay. Untuk graph, untuk cari minimum spanning tree, kita kena copy balik vertex yang ada, vertices yang ada. Ada 9 vertices. So, kita tengok nilai yang paling rendah, paling kecil, nombor 1. Kita copy nombor 1. Nombor yang kedua yang paling kecil adalah nombor 2. Kita copy nombor 2. So, yang ketiga adalah nombor 3. Copy nombor 3. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 8. Okay. Lepas nombor 8 ni, kita tengok nombor 10. Nombor 10 tak boleh sebab dia akan jadi graph cyclic. So, tak boleh ambil. And lupa, nombor 7 ni pun tak boleh ambil sebab dia akan jadi cyclic juga. So, tak boleh ambil. So, yang ni saja graf kita. Kita total. Total minimum spanning way adalah 35. Tambah semua ni. Dapat 35. Itu saja.